Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anas, balik. 11 bulan, betul. Kita akan sambung dengan sirah perang Khandaq. Di Madinah, Nabi sibuk. Nabi seorang pemimpin, seorang ketua hakim, ketua panglima perang. Nabi menjadi tempat rujukan. Dan Nabi merupakan ketua keluarga kepada 9 orang isteri. Sibuknya Rasulullah SAW. Madinah baru asas 2 tahun, Nabi dah terpaksa hadapi satu peperangan. Satu peperangan demi satu peperangan. Tahun kedua, Perang Badar. Tahun ketiga, Perang Uhud. Dan tahun kelima yang kita tengah cerita sekarang, Perang Khandaq. Perang Parit Gergasi. Perang Khandaq ataupun Ghazwatul Ahzab. Perang terakhir di antara Madinah dan Quraisy. Nabi sebut, selepas perang ini, orang Quraisy tidak akan menyerang kamu lagi. Bahkan kamulah yang akan menyerang mereka. Subhanallah. Mukjizat Nabi. Quraisy bergabung dengan Bani Ghatafan. Bergabung dengan Yahudi. Yahudi ada 2. Yahudi Bani Nadir yang mencetuskan peperangan. Dan kemudian hasud Yahudi Bani Khuraizah. Dan 3 tentera bersekutu membentuk 10,000 orang tentera. Daripada Ghatafan 6,000. Daripada Quraisy 4,000. Yahudi tak ada. Dia hanya bekalkan keperluan peperangan. Orang dia selamat. Dia sponsor duit, kewangan dan sebagainya. Nabi berjaya kumpulkan 3,000 orang sahabat. Dan parit gergasi yang dikorek oleh sahabat selama berpuluh-puluh hari, siang dan malam tanpa henti pada musim sejuk. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila tentera musuh sampai Anas, dia pun tengok parit gergasi. Sampai-sampai parit gergasi besar, panjang dan dalam. Orang Quraisy ni antara orang yang pakar berperang, bukan kaleng-kaleng. Quraisy kata parit yang sebegini belum pernah dilakukan oleh orang Arab ketika berperang. Confirm strategi ni datang daripada luar. Kita sambung. Kemudian dalam keadaan yang sangat mendesak, Rasulullah SAW dikepung oleh musuh Islam. Seorang pemimpin tertinggi Bani Nadir yang bernama, kita dengar sirah, kita cuba hafal nama-nama ni untuk kita cerita pada anak-anak kita. Seorang pemimpin tertinggi Bani Nadir yang bernama Huyai bin Akhtab la'anahullah. Apa dia buat? Dia mai jumpa dengan ketua-ketua Bani Khuraizah. Dia hasut untuk tinggalkan Muhammad. Jom kita baca sama-sama. Ketua-ketua Bani Khuraizah kata, kami tidak pernah lihat sekalipun Muhammad SAW khianati kami. Allah, hebat Nabi kita. Musuh bukan orang Islam. Musuh kata, kami tak pernah tengok Muhammad sekalipun khianati kami. Sambung. Huyai bin Akhtab kata, kita ni Yahudi yang nak pujuk tadi itulah. Kena ingat sejarah bangsa kita. Dia pun teruskan pujuk ketua-ketua Bani Khuraizah. Ketua Bani Khuraizah kata, lam najid min Muhammadin illa wafa. Kami tak pernah dikhianati oleh Muhammad melainkan illa wafa, kesetiaan. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Hebat Nabi kita. Kemudian Huyai pujuk lagi, dia pujuk dan dia pujuk. Orang Yahudi ni bila kena pujuk, dan tengoklah kita baca sirah dah mengajak kita. Akhirnya ketua-ketua Bani Khuraizah setuju untuk mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas, hasbunallah wa ni'mal wakil. Depan kena kepung. Sekarang Nabi bukan sahaja menghadapi serangan daripada depan, tapi Nabi juga dan sahabat-sahabat menghadapi serangan daripada dalam, daripada belakang. Allahu Akbar. Maka Nabi tahu benda ni. Ada sahabat bagi tahu, ya Rasulullah, terjadi kesepakatan macam ni. Nabi pun membuat persiapan nak menghadapi musuh daripada arah belakang. Bila Khuraizah daripada belakang, musuh 10,000 daripada hadapan, Nabi tersepit. Cuba kita bayangkan, Nabi tersepit. Nabi terfikir sesuatu, Anas. Apa dia? Jom kita baca lagi. Nabi mencadangkan pada sahabat supaya 1/3 hasil tanaman Madinah tiap-tiap tahun diberikan pada Bani Ghatafan untuk pujuk Bani Ghatafan ni supaya tak jadi berperang. Sebab jumlah mereka ramai, majoriti 6,000. Nabi pun panggil ketua-ketua Ansar, Sa'ad ibn Mu'az dan Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah ketua Khazraj dan Sa'ad ibn Mu'az ketua Aus.
Nabi kata, wahai Sa'ad ibn Mu'az dan Sa'ad ibn Ubadah, keadaan kita sekarang ni sangat meruncing. Aku kesian pada orang Ansar. Sekarang ni Khuraizah nak serang daripada belakang, musuh datang daripada depan. Aku kesiankan pada Ansar kerana nak mempertahankan Islam, nak mempertahankan kami, terpaksa korbankan nyawa dan negeri kalian. Boleh tak kalau aku cadangkan supaya hasil tanaman kurma Madinah 1/3 disalurkan setiap tahun pada Bani Ghatafan untuk pujuk mereka supaya tak jadi perang dengan kita. Nas, kita belajar sirah bukan saja kita nak tahu perjalanan, tapi kita belajar sirah nak tiru akhlak-akhlak yang mulia. Jom kita tengok macam mana respon sahabat Sa'ad ibn Mu'az dan Sa'ad ibn Ubadah. Maka jawab Sa'ad ibn Mu'az dan Sa'ad ibn Ubadah, ya Rasulullah, dulu ketika kami belum Islam, kami menyembah berhala, kami hina ketika itu, wahai Rasulullah. Dalam keadaan macam tu pun kami tak pernah bagi saja pada Ghatafan hasil tanaman kami. Ya Rasulullah, apakah setelah kami dimuliakan oleh Allah dan Rasul kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kami nak bagi percuma saja pada Ghatafan? Tidak sekali-kali ya Rasulullah. Subhanallah. Sesungguhnya negara dan nyawa, darah yang ada pada kami ni untuk Allah dan Rasulnya. Nabi suka bila sahabat-sahabat terus terang. Nabi yakin sahabat-sahabat ikhlas. Maka itu membuatkan Nabi lebih tenang. Rasulullah seronok respon daripada sahabat. Nabi pun kata, kalau macam tu wahai Sa'ad, kamu dan apa yang kamu kehendaki. Kamu dan apa yang kamu kehendaki. Sikit lagi boleh? Kemudian musuh cuba untuk melintas. Bila dah kepung, sampailah masa untuk lintas dengan kuda. Kalau jatuh dengan kuda dalam tu tak naiklah sebab parik gergasi tu sangat dalam. Sepanjang parik pula dikawal ketat oleh tentera Islam. Maka musuh mencari kawasan yang paling cetek dan yang paling dekat. Akhirnya mereka jumpa dan berjaya lintas ke seberang lah, ke Madinah dengan kuda mereka. Antara yang berjaya ialah direkodkan dalam sirah Amar ibn Abdi Wud al-Ghamiri dan beberapa orang ketentera musuh. Amar ibn Abdi Wud al-Ghamiri ni digelar pahlawan 1000 orang. Sebab apa? Bukan dia boleh lawan dengan 1000 orang, bukan. Tetapi kekuatan yang Allah bagi pada dia. Kalau lawan dengan 2 orang dia menang. Kalau lawan dengan 4 orang dia menang. Lawan dengan 6, 8 orang pun dia menang. Sebab tu dia digelar pahlawan 1000 orang. Siapa dia? Amar ibn Abdi Wud al-Ghamiri. Sangat kuat gagah. Bila dia lintas, dia bunuh kuda dia. Dia nak bagi tahu dekat saya dan tuan-tuan dan kita semua hari ni, aku datang memang untuk berperang dengan kalian, wahai tentera Islam. Itu sahaja aku nak bagi tahu tujuan aku. Kemudian Sayyidina Ali datang ke depan. Sayyidina Ali tidak tinggi seperti sahabat lain. Dia sederhana, tinggi, badan gempal, kepala botak. Dia keluar ke depan. Siapa tak kenal Sayyidina Ali? Orang yang gagah perkasa, orang Islam, khalifah yang keempat. Dia kenal Ammar. Ammar kenal Sayyidina Ali. Waktu tu umur Sayyidina Ali 20-an. Dia kata, wahai Ammar, aku tawarkan kepada kamu 2 perkara ni. Ni pahlawan Islam keluar. Wahai Ammar, aku tawarkan kepada kamu 2 perkara. Yang pertama, wahai Ammar, kamu beriman kepada Allah dan Rasul. Ammar jawab, aku tak teringin dengan ajakan kamu. Maka Sayyidina Ali kata, kalau macam tu tawaran kedua, aku dan kamu kita bergaduh one by one, bermubarazah. Bermubarazah ni sparring. Maka Ammar pun kata, aku tak bunuh adik-beradik aku. Sayyidina Ali bukan adik-beradik Ammar, tetapi sekadar panggilan kerana Quraisy dengan Quraisy. Sayyidina Ali kata, aku sangat ingin bunuh kamu. Dia provok Ammar. Maka Ammar ibn Abdi Wud ni, dia panglima perang, dia pun kata, kalau macam tu aku pun nak bunuh kamu. Nak habis dah, episod ni nak habis dah. Maka mereka pun bermubarazah, berlawan. Anas kena kuat. Nak lawan ni, kena kuat. Jangan teriak. No. Okey. Akhirnya Ali membunuh Ammar. Lawan punya penlawan disaksikan sahabat-sahabat, Ali membunuh Ammar.
Ammar, saya dah cerita dekat tuan-tuan, pahlawan 1,000 orang, bukannya biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng. Lawan 8 orang dia menang, tapi Sayyidina Ali boleh bunuh dia, disaksikan oleh sahabat. Ni kisah keberanian dan kekuatan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Waktu itu semua tentera Islam nampak Sayyidina Ali seorang yang sangat gagah. Anak-anak beliau pun Hasan dan Husain, seorang yang gagah. Gagah-gagah belaka. Subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita akan sambung dengan penutup peperangan Khandaq. Ada 2 lagi episod insya-Allah baru kita habis perang Khandaq. Moga-moga dengan sirah yang kita belajar, saya, Anas, tuan-tuan yang tengok, kita faham kisah Nabi ni, kita cinta Nabi dan kita sayang dengan agama kita, Islam. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi. Assalamualaikum.